Salam semuanya, Suhaimi dari Singapura sekali lagi. Hari ini kita akan bercakap tentang nama bahagian-bahagian pedang. Pedang apa? Wah, pedang daripada alam Melayu atau di rantau Nusantara ini. Tapi bagaimanakah rupanya pedang-pedang Melayu itu? Rupanya ada berbagai-bagai sebenarnya. Saya tunjukkan salah satu daripadanya. Seperti ini. Ini adalah pedang luo. Pedang ini asalnya adalah dari Sumatera. Namun, pedang ini sebenarnya adalah pedang milik orang-orang Bugis. Mereka merantau di seluruh Nusantara ini, jadi senjata-senjata mereka juga ikut merantau bersama mereka. Nah, pedang ini adalah pedang antik. Ianya berumur di sekitar abad ke-19, jadi agak tua. Jadi saya tidak akan tunjukkan nama-nama bahagian pedang dengan menggunakan pedang antik ini kerana ini pedang yang betul. Jadi dia tajam, berbahaya dan juga amat bernilai. Jadi, apa dia nama-nama bahagian pedang orang-orang Melayu? Pedang ini bukanlah pedang betul. Ini adalah pedang latihan ataupun kita katakan senjata gelanggang. Pedang ini dibuat daripada bahan plastik keras iaitu polypropylene dan dikuatkan lagi dengan serat-serat fiber di dalamnya. Jadi walaupun ia agak ringan, ianya tidak tajam dan masih lagi mampat dan sedap digunakan di tangan untuk latihan. Jadi saya akan gunakan ini supaya tidak mencederakan diri saya. Jadi pedang, apakah pedang-pedang Melayu? Nah, ini adalah pedang latihan yang mempunyai rupa yang hampir sama dengan pedang-pedang di alam Melayu yang dikenali sebagai barong, iaitu yang ada di selatan Filipina di kalangan orang-orang Moro, di tempat seperti Mindanao, sebahagian daripada Maguindanao dan juga Kepulauan Sulu dan juga di utara Borneo, iaitu di kawasan seperti Brunei dan sebagainya. Ia juga hampir serupa dengan setengah jenis pedang yang dipanggil sebagai pedang rudus yang berasal daripada Sumatera. Jadi saya akan gunakan ini sebagai contoh. Nama-nama bahagian pedang seperti berikut. Pertama sekali, ini tempat kita menggenggam pedang itu. Ini namanya hulu. Nah, di bahagian ini yang diperbuat pada logam, tempat yang tajam dan tempat yang digunakan dalam pertarungan. Bahagian inilah yang dikenali sebagai bilah atau ada yang memanggilnya sebagai mata bilah. Bahagian yang tajam ini, sisi yang selalu memberi kecederaan dalam pertarungan, ini dipanggil sebagai mata. Di bahagian belakang ini, yang tumpul selalunya dipanggil sebagai belikat. Mata bilah pedang ini selalunya dibagi kepada 3 bahagian. Bahagian-bahagiannya ialah seperti berikut. Sepertiga adalah bahagian pangkal. Sepertiga seterusnya adalah bahagian tengah. Dan sepertiga terakhir adalah bahagian hujung. Pangkal, tengah, hujung. Dan di bahagian yang paling depan ini sekali yang meruncing dan yang tajam, ini dikenali sebagai pucuk. Di bahagian lepirnya di sebelah kiri dan kanan, ini dipanggil sebagai muka pedang. Jadi muka ada sebelah kiri dan juga ada di sebelah kanan. Pedang ada berbagai jenis. Selalunya pedang-pedang Melayu ini, tidak semua, tetapi selalunya adalah yang bersifat ekar genggaman. Makna ekar itu adalah satu. Genggaman, ekar genggaman maksudnya menggunakan satu tangan untuk digenggam. Nampak tak? Dan pedang ini juga mempunyai satu saja bahagian yang tajam, satu sisi yang tajam. Jadi dipanggil juga sebagai ekar mata. Maknanya satu saja mata yang tajam. Jadi pedang ini adalah jenis pedang yang merupakan pedang ekar genggaman dan juga ekar mata. Pedang ini digunakan dalam pertarungan. Dan juga orang-orang Melayu dulu apabila mereka pergi berperang, mereka akan menggunakan pedang. Jarang mereka menggunakan senjata-senjata pendek seperti badik atau keris. Ini ialah kerana senjata-senjata itu adalah senjata tambahan, senjata sampingan yang digunakan apabila senjata utama perang terlepas daripada tangan, ataupun hilang, ataupun rosak, ataupun mungkin dirampas orang. Jadi ingat, ada 2 jenis pertarungan. Pertarungan 1 lawan 1 sebagai contoh untuk mempertahankan diri. Dan pertarungan yang dilakukan dalam situasi peperangan, iaitu apabila kita bertarung dengan ramai sekali orang.
dalam situasi seperti itu, kita tidak menggunakan senjata-senjata peribadi seperti keris, badik dan sebagainya. Kita akan menggunakan senjata khusus yang dibuat untuk peperangan, iaitu pedang. Pedang ini juga berukuran agak pendek, iaitu dalam kadar sehasta. Apa maksud sehasta? Sehasta itu maknanya begini, daripada hujung siku sampai ke hujung jari hantu. Pedang dan nama-nama bahagian pedang. Sekali lagi, saya harap anda semua suka dengan apa yang saya kongsikan bersama anda, dan kalau anda suka, like, subscribe dan juga kongsi dengan orang-orang lain supaya mereka juga dapat berkongsi ilmu bersama. Dan kalau misalnya anda mempunyai apa-apa pertanyaan atau komentar, letaklah di bahagian komentar di video ini. Saya tak akan segan silu untuk menjawab, dan saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab segala pertanyaan ataupun memberi reaksi saya terhadap apa-apa komentar yang anda berikan. Ingat, Suhaimi, anak jati Bumi Singa. Sehingga kita berjumpa di lain masa.